Perdana Menteri mahu kemiskinan tegar di Sabah dinoktahkan sebelum akhir Julai tahun ini. Perkembangan dari negeri di bawah bayu petang ini bersama rakan penyampai Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan, Suaran. Ya dia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kemiskinan tegar di Sabah dinoktahkan sebelum akhir Julai tahun ini. Beliau yakin sasaran itu mampu dicapai berikutan bilangan ketua isi rumah dalam kategori miskin tegar di negeri itu menurun daripada 20,000 kepada 9,000 setakat ini. Datuk Seri Anwar berkata isu kemiskinan tegar di Sabah adalah lebih serius berbanding negeri lain seperti Pulau Pinang dan Selangor. Mulanya ada sekitar 20,000. Kemudian kita ambil langkah-langkah segera. Sekarang tinggal 9,000. Dan semalam dalam mesyuarat dengan KPSCU, saya ucap terima kasih kerana mendapat kerjasama penuh dengan kerajaan negeri. Kita mahu noktahkan kemiskinan tegar di negeri Sabah ini sebelum akhir Julai 2024. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah di Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA. Selain usaha menoktahkan kemiskinan tegar dan sekolah daif di Sabah, hal-hal berkaitan isu bekalan air di negeri ini juga dibincangkan bersama Ketua Menteri, terutama melibatkan sebahagian peruntukan yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk isu bekalan elektrik memandangkan Sabah masih berdepan masalah itu, kata beliau. Perdana Menteri meneruskan lawatan kerja ke lokasi seterusnya, wilayah Persekutuan Labuan. Kerajaan negeri melaksanakan beberapa program kebudayaan penting tahun ini bagi memastikan warisan kebudayaan dan kesenian rakyat tempatan dapat dipertahan dari generasi ke generasi. Antaranya program pembangunan komuniti melalui modul protokol budaya komuniti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, program berkenaan akan memberi manfaat kepada komuniti pelancongan luar bandar dan badan kebudayaan dalam meningkatkan pengurusan dan layanan pelancongan budaya yang bertaraf dunia. Selain itu, projek meningkatkan produk pelancongan di Pusat Kebudayaan Murut Tenom selain memperkasa Cultural Pit Stop yang terletak di Tawau, Kota Belud, Sandakan, Tenom termasuk 3 lagi lokasi lain iaitu Dataran Wisma Budaya, Ranau dan Keningau. Datuk Haji Ji berucap pada perasmian penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Kebangsaan 2024 di Dewan Hongkod Kekoisaan KDCA disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai sambutan Pesta Keamatan ini, Datuk Haji Ji berkata ia amat signifikan dengan usaha kerajaan negeri memartabatkan warisan kebudayaan dan kesenian rakyat tempatan. Kerajaan negeri amat menyokong usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan budaya serta kesenian setiap etnik menerusi persatuan masing-masing agar warisan budaya yang berharga ini akan berkekalan. Selain mengetengahkan budaya dan seni masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR, perayaan ini juga menyatukan semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan budaya di negeri ini. Sementara itu, Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Tan Sri Pairin Kitingan dalam ucapannya berkata KDCA akan terus bergerak ke hadapan dalam pelbagai bidang melibatkan kebudayaan, ekonomi dan pendidikan agar masyarakat itu tidak ketinggalan dalam arus kemajuan negara. KDCA juga komited dalam usaha meningkatkan persefahaman, persahabatan dan kesatuan antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Tan Sri Pairin berkata, dengan Pesta Keamatan diraikan di peringkat kebangsaan, KDCA ingin bersama dengan Kerajaan Persekutuan supaya semangat kerjasama, persefahaman terus bergerak maju ke hadapan dengan matlamat mengukuhkan perpaduan dan kemakmuran ekonomi bersama. Beliau turut kagum dengan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembangunan kebudayaan dan kesatuan masyarakat di negara ini.
Kepelbagaian perayaan seperti sambutan Pesta Keamatan diraikan rakyat di Sabah mampu memberi impak baik dalam peningkatan industri pelancongan. Perinciannya bersama Jovinia Jim Lajim langsung dari Hongkot Keisaan Penampang. Silakan Jovinia. Pesta Keamatan 24 hari ini adalah puncaknya dan tentu sekali Dewan Hongkot Keisaan untuk menyaksikan pertandingan akhir Unduk Ngadau Keamatan 2024. Dan selain daripada masyarakat KDMR yang terdapat di sini, saya lihat juga terdapat juga masyarakat ataupun pelancong dari luar dan dalam negara, dan ini menjadi impak yang baik untuk peningkatan industri pelancongan di Sabah. Dan untuk itu saya sebenarnya ingin bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jonathan Bangkuai, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Kopi Senangan Datuk Kotobian Tadau Tagayau Keamatan. Kopi Senangan Nogi Om Kotobian Tadau Tagayau Keamatan kepada seluruh warga Malaysia khususnya di Sabah. Ya Datuk, jadi bagaimana sebenarnya perayaan budaya seperti ini, Pesta Keamatan ini dapat merancakkan lagi industri pelancongan di negeri Sabah? Kita di Sabah bukan saja memberi penekanan kepada keunikan alam semula jadi kita dalam menarik pelancong. Kepelbagaian budaya kita merupakan satu tarikan yang paling unik. Kerana di Sabah kita mempunyai lebih daripada 40 kumpulan etnik dan kita mempunyai rumah-rumah yang mewakili semua daerah suku di Sabah. Dan itu memberi peluang kepada apa yang kita panggil pengalaman baru kepada pelancong, experiential tourism, di mana pelancong boleh melibatkan secara langsung dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan. Sama ada dalam bentuk acara sukan tradisi, sama ada dalam menikmati hidangan makanan tradisi yang pelbagai, dan yang paling unik sekali itu, yang paling menarik, yang apa yang saya lihat ialah penglibatan para pelancong dalam aktiviti seperti tarian, ya, kekayaan tarian yang kita ada itu. Saya melihat sendiri penglibatan pelancong bukan saja dari luar negara, tetapi juga daripada tempatan. Dan signifikasinya sebenarnya sambutan keamatan ini dalam membantu meningkatkan sektor ekonomi, terutama sekali bagi dalam pelancongan domestik dan juga antarabangsa, Datuk. Ya, sudah tentulah apabila kita boleh menarik lebih ramai pelancong ke Sabah, itu boleh membantu melonjakkan ekonomi kita. Kebergantungan kita kepada sektor-sektor lain itu harus juga difikirkan bagaimana pelancongan boleh membantu melonjakkan ekonomi negeri. Dan dengan kehadiran pelancong yang ramai, misalnya Pesta Keamatan kali ini, saya melihat ramai pelancong dari luar. Dan saya berkesempatan untuk berbual dengan mereka. Dan mereka cukup teruja dengan tarikan yang kita ada. Dan bukan itu sahaja, kepimpinan kita yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepimpinan negeri yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, dan juga Presiden KDCA menekankan bagaimana pentingnya pelancongan kebudayaan ini. Ya. Dan kepelbagaian. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Jonathan Bangkuai yang merupakan pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Itu dia saudara dapat kami kongsikan dan bawakan kepada anda. Tentu sekali keamatan ini menjadi wadah dan juga salah satu sektor yang mampu ditingkatkan lagi dengan kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara. Baik, sekian sahaja dapat saya bawakan. Kotobian Tadau Tagayau Keamatan Kumantan Insanan. Kita kembali bersama Suaran. Suaran? Baik, terima kasih Jovinia langsung dari Hongkot Keisaan Penampang. Berita seterusnya. Sentap ditegur anak berusia 10 tahun ketika sedang merokok, bapa kepada 3 anak nekat berhenti merokok. Meskipun sukar, namun beliau nekat demi kesihatan diri, anak dan keluarga. Ikuti kisah bekas perokok tegar Adi Zainin bersama wartawan Sahira Semain sempena Hari Tanpa Tembakau 2024.
Tabiat merokok secara konsisten menyebabkan kira-kira 8 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Ia merangkumi lebih 7 juta perokok aktif dan lebih 1 juta individu yang terdedah kepada asap rokok pasif. Tiada yang menafikan bahaya rokok kepada manusia. Namun, meninggalkan tabiat merokok juga bukan perkara mudah bagi perokok tegar. Begitu juga dengan Adi Zainin, 45 tahun, perokok tegar selama lebih 20 tahun. Adi mula merokok ketika berusia 19 tahun, ketagihan rokok pada awal usia 20-an. Dalam sehari, dia boleh menghabiskan sehingga 20 batang rokok dengan anggaran perbelanjaan hampir RM500 sebulan. Tanpa disedari, tabiatnya itu sering diperhatikan anak sulungnya yang berusia 10 tahun. Anak selalu macam tak selesa lah bila anak menegur, kita merokok kan. Kita isap rokok, kadang-kadang anak menegur, macam untuk kesihatan ayah lah itu. Nanti ayah sakit, jadi kita pun rasa nasihat sepatutnya macam dari anak tu macam tak selesa lah menegur kita kan. Jadi saya fikir-fikir balik, saya cadang nak menekat mau berhenti lah. Adi mengambil masa hampir 2 tahun untuk berhenti sepenuhnya sambil mengikuti program berhenti merokok MQUIT di Pusat Rawatan Warga di Universiti Malaysia Sabah UMS. Ngam-ngam ada program untuk berhenti merokok, saya join. Sebab dulu saya memang sudah berhenti juga, tapi tidak berjaya. Habis sendiri gitu sih ya kan. Sekarang ni macam ada bantuan ubat-ubat nikotin tu untuk berhenti tu. Syukur alhamdulillah lah. Saya dapat juga berhenti, tapi itulah cabaran dia memang tinggi lah. Dengan berhenti itu pun pernah sakit juga lah, tapi di rumah aja lah. Dada semua sakit, nafas semua. Tapi saya cuba. Memang habis nak nekat silakan berhenti. Kejayaan Adi berhenti merokok wajar dicontohi oleh perokok tegar yang berhajat berhenti merokok. Ini kerana penggunaan rokok bukan sahaja memudaratkan perokok, malah turut memberi kesan kepada insan di sekeliling. Ikuti siri kedua esok memaparkan cabaran baharu susulan penggunaan rokok elektronik termasuk kalangan remaja dan kanak-kanak. Sahira Samain, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama dia untuk perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan dia. Baik, terima kasih Suaran langsung dari Sabah. Baik, saudara, peruntukan RM16 bilion kepada Sabah yang diumum Perdana Menteri disambut baik rakyat negeri itu. Mereka yakin peruntukan tersebut dapat merancakkan lagi pembangunan negeri berkenaan. Kita amat berterima kasih. If the 16 billion is more than what we are getting now, we are very, very thankful. Namun ini mesti ada satu formula yang tetap. Kita tidak mau ada satu data yang non-transparent. Saya mewakili orang Sabah, saya ingin berterima kasih kepada PM kerana telah membantu orang Sabah. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita dengan ucapan ataupun berita baik yang diberikan oleh Perdana Menteri kita sebentar tadi, yang mana pastinya berita baik yang dikemukakan oleh Perdana Menteri kita sebentar tadi akan membantu menambah baik pembangunan di negeri Sabah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Perdana Menteri kita di atas pengumuman beliau sebentar tadi berkenaan dengan peruntukan yang telah diberikan. Sangat-sangat begitu baik sekali dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Perdana Menteri kita.